Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa uswatil hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Salawatullahi wa salam ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا رب الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita duduk di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dia kenali sebagai Sayyidul Ayyam indallah Yaumil Jum'ah, penghulu segala hari ialah hari Jumaat yang penuh barakah. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa akthar lil isti'dad lil ibadah, disuruh kita mempersiapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu bila tibanya pada hari Jumaat. Hari-hari lain disuruh kita buat juga, tapi hari Jumaat ni disuruh lebih lagi. Seperti mana kalau Ramadan fi syahri laili, iaitu seperti bulan Ramadan berbanding, sebab ketua bagi bulan-bulan adalah bulan Ramadan, maka bulan Ramadan disuruh kita memperbanyakkan ibadah, meningkat ibadah kerana bulan itu sangat mulia. Maka begitu juga Raisul Ayyam, ketua bagi hari ialah hari Jumaat, kerana di dalamnya penuh dengan keberkatan. La yus'alu illa a'tahu iyyahu, tidak berdoa seseorang itu pada hari itu melainkan Allah Subhanahu wa taala makbulkannya. Itulah kelebihan pada hari Jumaat yang sangat dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Sebab itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyun jahulul ahabbu ila Allah taala min al-'abidil bakhili. Artinya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhirun jahulul ahabbu ila Allah ta'ala min al-'abidil bakhili. Artinya, yakni orang murah yang amat jahil itu terlebih kasih kepada Allah daripada orang yang nak ibadah yang kikir. Jikalau ada ia orang yang kikir itu alim sekalipun. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pemurah itu yang jahil. Dia ni jahil, tapi dia ni pemurah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih kasih daripada orang yang ibadah yang kikir. Oh, ni rajin ibadah pada Allah siang dan malam, tapi jenis bakhil, jenis ada sifat bakhil, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih kasih pada orang yang jahil. Sebab kejahilan itu suku, kejahilan itu urusan dia. Kerana kejahilan yang ada pada diri dia tu adalah suatu bala. Imam Asy-Syafi'i menyatakan, alaysa bi annaka jahilun bala'un, bukankah dikatakan sebagai bala itu ialah jahil?
Maksudnya kejahilan yang ada pada diri seseorang itu suatu bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soal berkaitan dengan satu lagi hadis Nabi SAW menceritakan bahawasanya Allah lebih kasih kepada orang yang jahil, yang pemurah, daripada orang yang nak ibadah yang kikir. Itu ni kuat ibadah pada Allah, tapi bakhil jika ada ia alim sekalipun, walaupun dia tu orang alim sekalipun, walaupun dia tu mufti, ustaz, tubu, tok syekh sekalipun, tapi jenis bakhil Allah Ta'ala tak suka sebab tak padan dengan diri dia tu. Diri dia sepatutnya dia lebih pemurah, kerana sifat para anbiya as-sakhiyun ialah pemurah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan para nabi-nabi mereka itu ialah pemurah, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pemurah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim pun begitu. Sebab itulah kisah Nabi Ibrahim, iaitu la ta'kul Ibrahim liwahid illa wahid wa ithnaini wa salafah. Nabi Ibrahim ni tidak pernah makan iaitu seorang-seorang, dia makan beberapa orang, 2-3 orang, tu. Kerana Nabi Ibrahim ni dia adalah salah satu nabi yang bersifat dengan sifat pemurah. Maka sifat pemurah itu adalah sifat para anbiya alaihimussalatu wassalam. Itu di antaranya. Ya, macam mana pula kalau orang kafir pemurah? Orang kafir pemurah tu tak ada benda. Maksudnya kebaikan orang kafir yang pemurah tu Allah balas di atas dunia lalu. Allah Ta'ala balas. Tapi di akhirat tak ada lah. Tu orang kafir. Ada pun orang Islam, dia pemurah di dunia. Di dunia juga Allah balas kebaikan pemurah dia dengan menambah keberkatan pada harta dia, kehidupan dia, dan di akhirat juga Allah memberi kehebatan, iaitu salah satunya hisaban yasira, ialah orang yang mendapat hisab mudah, ialah orang yang pemurah. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ada pun orang kafir terhenti atas dunia, dia pemurah, dia belanja orang Islam, dia buat begini-begini, maka Allah balas selalu. Itulah kata Imam An-Nawawi, adlullah azza wa jal. Itulah sifat adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau dia suruh masuk Islam, maka permulaan Islam dia daripada permulaan masuk Islam itu dia. Itu di antaranya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala benci sifat iaitu sifat bakhil, kerana kata Imam An-Nawawi, wa huwa dhamanullah azza wa jal, ialah suatu pinjaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada seseorang, dan tiada perangai Allah Ta'ala awliya'nya itu melainkan dengan pemurah hati dan baik perangai. Yani yang seperti mana kita Hidayah Saliki bersebut, ma ja'alallahu waliyan illa as-sakha wa husnul khulqi. Tidak menjadi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni akan waliullah ni melainkan ada pada sifat pada para kekasih-kekasih Allah. Wali-wali Allah ialah sifat pemurah dan baik perangai. Kerana kedua makam ini cepat sampai ke hadratillah. Iaitu untuk mencapai hadratillah tu cepat. Itulah Al-Imam Syekh Abdul Salam nyatakan, kalulah seorang tu mengaku dia ni sampai makam ke hadratillah, fana'ul fana', sampai ke makam makam hebatlah, fana'ul fana', kenal Allah dengan sifat kamalat, nampak dia dakwa. Walaupun dia dakwa begitu, tetapi kalau dia tidak ada dua sifat ini, maka kata ulama itu Syekh Abdul Salam, maka itu hanyalah waqaf 'ala lisan, waqaf di atas bibir saja, maknanya bohong, nipu atas lidah saja. Itu Al-Imam iaitu Abu Yazid Al-Bustam menyatakan, aku dapat merasai
maqam aku ni cepat naik ke hadratillah ketika aku ada bersifat aku ni pemurah dan sifat baik akhlak. Tu baik akhlak. Tu baik akhlak itu di antara ini disebut oleh Al-Imam Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yakni bersabda, yang berkata ia tiada kurang harta daripada memberi sedekah dan tiada kehinaan orang yang sabar ia ketika dizalimi orang akan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini suatu hadis dalam riwayat Imam Tirmizi rahimahullahu taala, yang mana Nabi menyatakan itu tiada kurang harta daripada orang yang memberi sedekah. Allah Ta'ala akan tambah. Maksudnya Allah Ta'ala akan tambah pada dia, anak cucu dia, Allah Ta'ala akan tambah. Dan tiada kehinaan orang yang sabar, dan tidak jadi hina orang yang sabar di atas orang yang zalim. Sebab orang yang membuat zalim pada orang tu, orang yang kena zalim tu, taqrubullah li'awani, itu pertolongan Allah itu sangat dekat kepada orang yang kena zalim, maka tak rugi. Dalam hadis yang lain dipanjang lagi, tidak rugi, tidak akan menjadi kerugian orang yang bermusyawarah, iaitu orang bermusyawarah. Di sambungan hadis yang panjang yang lain lagi, dia kata tiada kurang harta orang yang bersedekah dan tiada kehinaan orang yang sabar di atas kena zalim. Dan lagi ditambah, iaitu tidak rugi orang bermusyawarah. Orang bermusyawarah ni tak rugi. Orang bermusyawarah kalau itu tak rugi. Dan satu lagi, itu tidak rugi, mana iaitu akan mendapat kebahagiaan juga orang yang sentiasa istiqarah. Orang yang sentiasa membuat istiqarah, tak rugi juga. Itu sambungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu rahimahullah taala, tetapi bertambah mulianya dan tiada menuntut seorang akan suatu melainkan apa jua. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak kurang harta orang yang memberi sedekah dan tiada kehinaan orang yang sabar itu ketika dizalimi, tetapi bertambah mulianya. Bahkan Allah beri suatu kemuliaan. Tetapi dalam bahasa Arab panggil bal, yakni al-isra'. Dalam bahasa Arab panggil tetapi ni al-isra'. Al-isra' maknanya tetap akan mendapat. Itu maknanya isra'. Dalam lafaz-lafaz kita Arab ni bila sebut tetapi bahasa Melayu dengan makna lain pula. Tetapi dalam Jawi ini maknanya tetapi pasti dia akan dapat. Dengan makna al-isra', yakni bukan isra' hak yang kena tipu daya Allah tu, bukan hak tu. Ini bahasa Arab. Siraj, yakni mesti kamu berhati-hati, yakni pasti kamu akan dapat, yakni bertambah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiada menuntut seseorang akan suatu melainkan apa jua. Yakni tiada tutup, yakni kalau banyak kasih kepada dunia ni sehingga tinggal akhirat melainkan apa jua. Dia jadi susah sama. Sebab itulah bila dia menuntut dunia ni, dia meninggal urusan akhirat, dia termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dunya jifah wa qallabuhu kilab. Dunia itu adalah suatu yang buruk, yang ataupun jifah ni sebagai bangkai. Yang menuntut akan dia adalah anjing. Kilab adalah yang menuntut dia adalah anjing, kata Rasulullah SAW. yakni bagi orang yang tamak kepada dunia ini seperti anjing, yang mana dia meninggalkan urusan akhirat. Ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia jaga urusan akhirat, dia ibadah kepada Allah, maka dia tidak termasuk, bahkan dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah kerana keduniaan yang dia miliki di mentaati Allah. Macam inilah, macam keturunan Said, keturunan Said Habib, keturunan Habib Syarifah dan sebagainya. Dia tu keturunan Nabi misal kata. Kalau dia mentaati Allah, maka lebihlah dia keturunan Nabi. Tapi kalau dia mendahului Allah, walaupun dia keturunan Nabi,
Habib Sharifah Said sekalipun, maka dia tetap duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyatakan wan nar lil ma'asi walau sayyidan khurasyiyan. Neraka, bermula neraka itu tempat bagi orang yang berdosa, yang melakukan maksiat pada Allah, walaupun dia keturunan Said, walaupun dia berdarah Quraisy sekalipun. Wal jannah, al jannah li muti'i. Bermula syurga itu ialah tempat orang yang mentaati Allah siang dan malam. Walau habsyiyan, walaupun dia tu orang Habsyi rambut, orang Habsyi kulit hitam, rambut keriting, gigi putih, bisa kata. Orang Afrika kan, kalau suka putih gigi nampak. Maknanya ni setengah pandang orang tak tulah. Tapi sama-sama dia kata kuasa comel. Jadi walaupun dia keturunan begitu sekalipun, dia tetap mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tengok Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ni orang Habsyi, Saubah di belah Sudan. Dia itu Allah memulia dia. Dia beri banyak ilmu hikmah kepadanya. Tapi Allah mulia dia sebab dia mentaati Allah siang dan malam, dan digelar sebagai rajulan salihan zadal ibadah, iaitu seorang laki-laki yang banyak ibadah pada Allah. Rajulan salihan, lelaki yang soleh, zadal ibadah, banyak ibadah pada Allah, maka Allah mulia. Ni kalau iaitu keturunan Said ataupun Sharifah tapi derhaka kepada Allah, maka tetap sama. Tapi kalau dia mentaati Allah, lebih lagi. Sama juga orang yang Allah memberi suatu dunia kepada dia lebih, dia mentaati Allah, maka dia mentaati Allah, baik ikut segala perintah Allah, maka Allah muliakan dia. Allah Ta'ala akan mulia dia. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bermula dunia itu bagi 4 orang, yakni 4 orang, 4 golongan. Dunia ini terbahagi kepada 4 golongan, yakni 4 golongan. Maksudnya 4 orang ni maknanya kelakuan seseorang tu. Ada orang ni begini, ada orang ni begini. 4 golongan, 4 orang, yakni 4 golongan, maknanya orang lah. Orang ni dia keadaan begini, orang ni begini. Pertama, seorang yang diberikan hak Allah Ta'ala akan seorang alim, dan itu seorang diberi pada dia ilmu dan harta, padahal ia takut akan Tuhannya dan telah diketahui pada harta itu hak Tuhannya, yakni sedekah, maka itulah orang yang terlebih afdal. Jadi golongan orang yang pertama ialah orang yang Allah beri ilmu pun Allah beri pada dia, harta pun Allah beri pada dia. Harta banyak, ilmu pun banyak. Tetapi padahal ia takut pada Allah, dia takut pada Allah, sentiasa rendah diri pada Allah, sentiasa memuliakan manusia lain, tidak sombong dan sebagainya, takut pada Allah ni. Dan telah diketahui pada harta itu hak Allah Ta'ala, yakni dia tahu ilmu dan harta itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tahu, dia takut pada Allah, dan dia tahu harta dan ilmu yang ada pada dia ni itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni sedekah. Lalu dia bersedekah, maka iaitu orang itu lebih afdal. Golongan ni lebih afdal. Sebab Allah uji dia, Allah beri ilmu pada dia, Allah beri harta pada dia. Dengan harta, dengan ilmu itu, dia takut pada Allah, dan dia tahu harta ni milik Allah, lalu dia bersedekah. Dia guna jalan-jalan yang diredai oleh Allah, ataupun dia guna untuk diri dia yang diredai oleh Allah, bukan dibenci oleh Allah. Maka golongan ini golongan yang lebih. Golongan pertama. Golongan yang kedua seorang yang diberi hak Allah Ta'ala akan seorang ilmu, padahal tiada harta baginya, tetapi ia benar niatnya itu, padahal
berkata ia, jika ada bagiku harta, nescaya beri sedekah, maka pahala itu seperti pahala orang yang memberi sedekah. Jadi golongan yang kedua ialah orang yang Allah Ta'ala beri ilmu pada dia. Orang yang Allah beri ilmu pada dia, tapi harta tidak ada. Ada juga harta, tapi tak banyak seperti hak yang pertama tadi tu. Tu bila begitu, tetapi ia berniat. Ia berniat dalam hati dia. Dia tanam dalam hati dia. Dia tanam iltizam dalam hati dia. Padahal berkata ia kata dalam hati dia seorang, jika ada bagiku harta, kalau aku banyak harta seperti si pulang sekian-sekian tu, nescaya aku akan beri sedekah. Nescaya aku akan beri sedekah jugalah. Seperti mana si fulang yang pertama tadi tu, aku akan buat juga. Ilmu dia ada, tapi harta dia kurang. Dia pun berniat, dia kata kalau aku ada harta seperti si fulang tu, aku akan buat juga seperti mana si fulang hak yang pertama tu buat. Nescaya aku akan beri sedekah, maka pahala itu seperti pahala orang yang beri sedekah. Yang ni dia dapat pahala seperti hak yang pertama juga. Tu dia dapat pahala seperti hak pahala yang pertama juga. Kerana niat dia tu, niat iaitu niat yang sahih, niat yang betul, niat yang ikhlas. Syaratnya niat ikhlas lah. Al-ikhlasu sidqu ma'allah azza wa jal. Itu ikhlas itu ialah kamu benar-benar hati bulat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dapat pahala seperti yang pertama. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, seseorang yang diberi akan dia harta, tiada ilmu baginya, padahal kikir, maka iaitu yang terlebih jahat manusia. Wa'iyadzabillah. Jadi yang ketiga ni, seseorang yang Allah beri harta pada dia, ilmu pun tak ada pada dia, tapi kikir, kedekut ni, maka golongan yang ketiga ini terlebih jahat manusia. Jahat sungguh perangai ni. Sehingga dalam kitab lain, Masya-Allah, Imam Al-Ghazali menyatakan na'udzubillah wa iyyazubillah, minta berlindung pada Allah, yang mana Allah beri seseorang itu harta, ilmu tak ada pada dia. Dahlah dia jahil dengan ilmu, dan dengan ilmu agama pun dia jahil, tapi Allah beri kepada dia kelebihan harta, tapi dia ni kedekut, maka perangai itu terlebih jahat. Kata musannif rahimahullah ta'ala yang nakal daripada kalam para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat, seseorang yang diberi hak Allah Ta'ala, hakullah ni, Allah Ta'ala ni akan dia ilmu dan harta, padahal berkata ia, jika ada bagiku harta, nescaya aku belanjakan akan dia kepada perbuatan dunia seperti sipulan, maka dosa orang itu seperti dosanya jua. Jadi golongan yang keempat ni ialah golongan yang seseorang yang Allah beri, Allah Ta'ala tak beri pada dia ilmu tak ada pada dia, ilmu tak ada, iaitu seseorang yang seorang tiada diberi hak Allah Ta'ala ni, akan dia ilmu, Allah dah beri ilmu pada dia, dan harta pun Allah dah beri pada dia. Ilmu pun Allah dah bagi, harta pun Allah dah bagi pada dia, tapi apa? Padahal berkata ia, ilmu tak ada, harta pun tak ada, berkata ia, dia kata dalam hati dia lah, jika ada bagiku harta, kalau aku ada harta ni, nescaya aku akan buat perbuatan seperti perbuatan dunia, yakni maksiat. Perbuatan dunia yakni perbuatan maksiat. Kalau aku ada harta, aku akan buat perkara seperti orang tu juga, yakni buat membazir harta ataupun buat perkara maksiat lah, perkara dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti si pulang. Maka dosa orang itu seperti dosanya jua. Maka dia tetap berdosa. Dah dia tak ada harta, ilmu pun tak ada, tapi dia iltizam dalam hati dia, kalau aku ada harta, aku jadi orang senang, aku nak buat jadi orang tu juga. Aku nak buat maksiat, maknanya pekerjaan maksiat. Ina pun orang tu maksiat, buat pekerjaan maksiat, senang, kaya, hebat, tapi buat maksiat pada Allah. Dia kata aku nak buat gitu jugalah. Tengok dia tu kaya, tapi mulai ada
semayang kali sekala, rasa nak semayang, tapi senang oleh akulah dia, tak kena buat gitu. Tak buah jadi seperti duk pergi surau masjid ilmu tu, apa lagi buat jadi orang baik, tapi susah situ juga. Aku nak jadi seperti orang tu. Sedangkan dia tak ada lagi. Dia harta, dia ni tak jadi orang senang lagi. Tapi dia bercita-cita apa yang taswir, apa yang tergambar pada hati dia ni. Barang yang tergambar pada hati dia ni, barang yang tergambar pada diri dia ni, tu orang tu buat maksiat pada Allah tu. Tapi Allah beri mewah kehebatan dia, dunia dia hebat. Tu dia nampak begitu. Tu maka hak ni jahat. Itu dapat dosa juga. Sebab niat dia tu jahat. Tu dia antaranya. Itu yang disebut tidak tahu. Sedangkan orang hak dia lihat tu, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang buat maksiat pada Allah itu adalah balik yang apa yang kita telah bincang dalam kitab ini, seperti mana disebut oleh musannif dalam kitab ni. Itu orang yang mendapat istidrak, tipu daya Allah. Allah beri istidrak ni, Allah Taala ambil cara sikit-sikit. Tu siapa masa Allah Taala akan mati dia, ada keadaan dunia tinggal dia ataupun dia akan meninggal dunia. Itu istidrak, seperti mana berlaku kepada Fir'aun dan Qarun. Na'udzubillah min zalik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid darain ya rabbal alamin. Hei murid, jangan kiranya luba engkau akan harta dunia seperti ini, melainkan sekadar jua, iaitu hingga memadai nafkah dirimu, anakmu dan isterimu. Jika ada yang lebih daripada demikian itu, belanjalah olehmu kepada jalan kebajikan. Wallahu maufiq. Iaitu kata musannif rahimahullah ta'ala, hei murid, yang kita telah sebelum ni, murid ni bukan murid sekolah yang biasa, dia sekolah cikgu sekolah, dia kata murid. Murid tu pelajar dia, dia belajar tu. Tapi murid dalam kitab ni sama dengan salik. Kalau dalam kitab hikam begitu juga. Ni kadang-kadang dia baca kitab hikam, dia terjemah murid ni dengan pelajar. Tak kena mesti tu. Tak kena. Murid dalam kitab hikam, dalam kitab tasawuf, dia kena terjemah dengan salik. Salik ni ialah orang yang menjalang hati ke hadratillah, bukan salik macam orang Kristian salik tu. Bukan tu. Salik ni maksudnya orang yang nak menjalang hati ke hadratillah, orang yang sentiasa memburu keredaan Allah siang dan malam. Apa dia kena buat? Hei murid, jangan kiranya loba engkau akan harta dunia seperti ini, melainkan sekadar jua, yakni jangan engkau loba, engkau tetap usaha. Yang dikatakan loba ini, engkau buat perbuatan yang diharam oleh Allah, rasuah lah, tipu lah, bahan-bahan syubhat lah, tidak berlaku adil kepada orang bawahan lah, kerana nak untung. Kadang-kadang setengah tu dia nak untung, dia tak berlaku adil kepada orang bawah. Dia bawah besar, tapi orang kerja bawah dia ni ramai. Tu ada orang Allah tu, apa tak tu lah. Dia kata tak padang, dia kata tu tak padang. Tengok dia kerja tu memang penat sungguh lah. Penat kuat dia kuli tu. Tu tapi tak padang. Dia tu jadi tak boleh. Itu termasuk dikatakan sebagai yaqtil tam'u. Ada sebut Iman Al-Rafi'i nyatakan tamak yang tersembunyi dalam hati seorang itu ialah dia tidak berlaku adil kepada orang yang di bawahan dia. Dia masuk tamak juga. Melainkan sekadar hajat jua. Maksudnya maknanya memadai sifat qanaah lah. Bukan maksudnya sifat qanaah ni dak usaha. Dia tetap berusaha, bersungguh-sungguh. Bukan maksud memadai itu yang telah sebut dah sebelum ni, duduk diam. Bukan begitu, tetap usaha. Tapi apa hak Allah Subhanahu Wa Taala bagi, dia bekerja tu redha dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah termasuk dalam kata Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhan, al-qana'atu ma la yanfaddu. Bermula sifat memadai apa yang ada itu adalah harta yang tidak akan habis buat selama-lamanya, sebab jiwa dia tenang. Tu bukan dia usaha, tetap usaha. Kalau dah usaha duduk diam, zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu bukan sifat qanaah. Tu bukan begitu sifat qanaah. Sifat qanaah tetap berusaha.
Tapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia tu, maka dia bersyukur pada Allah. Maka itu dikatakan sebagai sifat qanaah. Hingga memadai nafkah dirimu dan anakmu dan isterimu. Nafkah yang penting barang yang halal tu. Kalau banyak syubhat, kalau banyak barang tidak berkat, yang tidak redha oleh Allah, maka perbuatan sia-sia. Kata Imam Al-Ghazali, dia memberi kesan kepada anak isterimu yang makan sumber yang haram tu, na'udzubillah, ataupun sumber yang syubhat itu. Jika ada yang lain dari demikian itu, ataupun hal lebih-lebih itu, belanjalah olehmu kepada jalan kebajikan. Belanjalah jalan hak yang diridai oleh Allah. Perbuatan banyak lagi perbuatan hak Allah Taala suka. Belanja. Itu kata musannif rahimahullah taala. Wallahu maufiq. Iaitu bermula Allah itu maha memberi taufik. Allah lah yang memberi taufik pada seseorang, maka sentiasa minta pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala, faslun, pada menyatakan hubbul jah, yakni kasih akan masyhur. Ni musannif ni biasalah kitab-kitab tasawuf ni, kitab-kitab ulama dulu dia letak berkaitan dengan hati ni belakang, tempat belakang. Macam Ida Saliki kita baca Islam gitu juga, dia letak belakang. Itu di antaranya. Iaitu kasih akan masyhur, megah pada orang banyak, pada orang yang banyak, iaitu perangai yang amat jahat yang membawa kepada kebinasaan di dalam dunia. Kerana engkau jikalau ada engkau berkehendak akan bermegah-megah, nescaya jadi cenderung hatimu kepada harta dunia dan jadi lupa engkau kepada akhirat, yang ia iaitu memperbanyak apa tu? Cikgu nampak apa tu? Iaitu tempatmu yang kekal. Kalau musannif rahimahullah taala, kalau Jawi tu dia begitu. Jawi lama, Jawi baru lain sikit. Jawi lama ni dia tu sikit, dia buat rekah-rekah perkataan dia. Jadi setengah daripada penyakit hati lagi ni kasih kepada masyhur, nak soho. Kalau orang akak kita tu lain cerita. Ni soho. Kan orang dah akak dia, jadi bolah dah. Jadi bolah, jadi pening, ataupun jadi mabuk, dah pening dah. Hak kebenaran tetap kebenaran, kata kebatilan. Kebatilan kata kebenaran. Ini setengah orang daripada penyakit masyhur lah. Tengoklah kita Hilatul Auliya. Penyakit orang-orang yang suka bermegah-megah ni, soho ni, dia nak tahu keadaan dia ni, hak ulama buat dah. Kita nak tahu keadaan dia, kita tengok ketika dia masyhur, tiba-tiba jawatan dia kita ambil, dak latih dia jadi gini. Kita tengok, dia tak kira orang ni orang alim ke, ustaz ke, yang hebat mengaji ke, tak kira. Kita tengok keadaan dia tu macam mana. Dia tengah soho, tengah sedap soho, tiba-tiba orang lucu jawatan dia begini. Maka situ boleh tengok. Ketika itu kata para ulama, kamu boleh lihat dia akan membenarkan akan kebatilan dan dia akan membatalkan kebenaran. Kita boleh lihat sama ada dalam negara kita ke, dalam luar negara ke, tak kira. Memang perkara ni akan berlaku. Daripada zaman dulu sampailah zaman ni, manusia yang iaitu yang ada hubbul jah ni sentiasa hidup. Sampai matilah. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung pada Allah. Ini suatu penyakit yang sangat bahaya, iaitu perangai yang amat jahat yang membawa kepada kebinasaan dalam dunia. Dunia jadi binasa lah. Dunia jadi binasa. Sebab dia nak suhu, dia nak jawatan setengah-setengah dulu, kadang-kadang menyebabkan dia jadi binasa. Orang tengok pandang dia pun orang jadi pandang hina. Sebab orang nampak sangat dia ni tak ada jawatan. Sebelum ni ada jawatan molek, bila tak ada jawatan jadi bolah, keluar fatwa, keluar kata kenyataan pening-pening kepala orang habis. Tak sabar ni dengan ahli ilmu kadang-kadang. Jadi orang tengok, orang boleh perhati kebinasaan dunia tu. Sedangkan fama mata'ul hayatid dunya illa qalil, kata Allah Azza wa Jalla.
Kalau kamu nak banding perbezaan antara dunia dan akhirat, illa qalil, iaitu kata Allah, sangat sedikit. Sebab tu Allah bertanya, araditum bil hayatid dunya wa fil akhirah, adakah kamu suka sangat siapa membuat perbuatan begitu, kehidupan dunia banding dengan akhirat? Allah Ta'ala buat persoalan itu tentang urusan orang yang tinggal kerana nak masyhur ni. Dan kerana engkau, yakni dunia dan akhirat, di dalam dunia dan akhirat. Jadi binasa dia tu bukan di dunia saja. Itu dalam kitab lain ditambah lagi la'al sawab, iaitu dan akhirat, bukan dunia saja. Dan di dunia pun dia binasa, akhirat pun dia akan binasa. Kerana engkau, kerana sebab perangai dia tu, jikalau engkau berkehendak akan bermegah-megah, nescaya jadi cenderung hatimu kepada kasih pada dunia. Jadi bila iaitu berkehendak nak sangat jadi orang soho ni, tu nak sangat, nescaya jadi cenderung hatimu kepada kasih pada dunia. Jadi nak bubuk lah. Dia nak tentang urusan dunia ni, nak jawatan itu dunia lah. Dia bubuk gini. Dan jadi lupa engkau akan akhirat. Lupa dah tentang akhirat. Oleh kerana nak megah ni, nak soho sangat ni, iaitu urusan akhirat ni, yang Allah Ta'ala larang tak boleh begini, tak cara dah ibadah, tak cara dah. Yang ia tempatmu yang kekal, sedangkan akhirat ini adalah tempat yang kekal. Rasulullah SAW menyatakan, apabila ijtama'ad dunya, bila bertemu ijtama'ad dunya wal akhirah, apabila berkumpul dunia dan akhirat, bertembung, maksudnya bertembung. Ikhtaral akhirah, kata Nabi SAW, kamu pilihlah akhirat. Wal akhirah darul baqa, kerana akhirat itu negeri kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini setengah daripada penyakit yang sangat bahaya, masyhur, nak suhu. Kalau orang sebut kita tu lain, lain cerita. Orang sebut tu bagus dia ni, bagus dia, cerdik dia ni, Allah bagus ni, itu tapi kedudukan dia mesti dalam ketaatan pada Allah lah. Kalau orang sebut-sebut saja dah duduk ketaatan pada Allah, tak jadi hak tu. Tapi kalau kita duduk dalam ketaatan pada Allah, tiba-tiba ada Rasul yang selalu kita dengar hadis Nabi SAW menyatakan tilkal ajilul busyra lil mu'minin, itulah berita gembira bagi orang-orang yang beriman di atas dunia lagi Allah Subhanahu wa taala beri. Itu di antaranya. Dan jadi tiada kuasa kau sabar ketika disakiti akan dikau, kerana kau ingat akan hilang megahmu daripada segala manusia. Maka demikian itu membawa kepada perkelahi berbatah yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi dah kita bertidur situ. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu kita pada malam ini menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Azza syaitanir rajim. Subhanallah kama sida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma zayyina bil iman waj'alna hudadan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.